Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan yang paling menggemparkan seluruh Malaysia. Apabila dua wakil rakyat kempen untuk PH bukan lagi ahli bersatu. Dengan kata lain, dua wakil rakyat yang kempen untuk PH telah bakal dipecat. Keahlian Ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkapari Hanapi Adun Selat Kelang Abdul Rashid Ashari dalam bersatu terlucut berkuat kuasa serta merta kerana menghadiri kempen Pakatan Harapan PH di Kuala Kubu Baru malam tadi. Setiausaha Agung parti itu, Hamzah Zainuddin, mendakwa kedua-dua mereka mesti mengosongkan kerusi untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil diadakan di kawasan yang dimenangi mereka. Mereka bercakap di pentas Pakatan Harapan semasa kempen di KKB. Mengikut perlembagaan Kita Bersatu, keahlian mereka dilucutkan secara automatik. Mereka tidak lagi menjadi ahli parti. Jadi, mengikut undang-undang anti lompat parti, mereka juga mesti melepaskan kerusi mereka, katanya seperti dilapor Fli Malaysia Today FMT. Hamzah memberitahu pemberita selepas ceramah Perikatan Nasional PN di Bandar Utara, Batang Kali semalam. Menurut Hamzah, surat pelucutan keahlian kedua-dua mereka akan dikeluarkan selepas mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu minggu depan. Zulkapari antara 6 ahli Parlimen Bersatu yang sebelum ini berikrar menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim demi kesejahteraan pengundi mereka. 5 lagi yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar ialah Syed Abdul Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Iskandar Zulkarnain, Muhammad Azizi Abu Naim dan juga Zahari Kecik serta Suhaili Abdul Rahman dari Labuan. Manakala Abdul Rashid pula menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dalam Dewan Undangan Negeri. FMT melaporkan semasa ceramah itu Zulkapari menggesa pengundi menyokong calon Pakatan Harapan Pang Sotau pada pilihan raya kecil 11 Mei kerana mereka harus belajar daripada pengalamannya. Dia dilaporkan memberitahu orang ramai bahawa gaji bulanannya yang diperolehnya boleh habis dalam masa seminggu. Untuk menyumbang kepada majlis dianjurkan pengundi di Tanjung Karang serta membayar gaji kaki tangannya. Katanya, kekurangan dana daripada kerajaan juga menyebabkan beliau tidak dapat menganjurkan program yang memberi manfaat kepada rakyat. Rashid pula dilihat menyokong kempen PH di KKB sejak seminggu lalu dan juga dijangka menyertai ceramah parti kerajaan itu malam ini menurut FMT. Hamzah juga memberitahu pemberita bahawa Bersatu telah mencapai keputusan berhubung nasib Suhaili dalam parti, tetapi perkara itu perlu disahkan pada mesyuarat Majlis Tertinggi akan datang. Jimmy Page kata dalam ruangan komen Malaysia kini, harap kerusi Dewan Undangan Negeri Selat dikosongkan. Ini dah langgar anti-hopping law, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, jika ini benar berlaku, maka akan dilalui lagi beberapa pilihan raya yang menurut netizen boleh menyebabkan pembaziran wang rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Daulat tuanku, daulat tuanku. Ini titah pemangku Sultan Johor. Baginda kata, titahkan, jangan guna agama sebagai alat politik. Sudah banyak kali institusi diraja, bahkan Raja-Raja Melayu mengingatkan supaya agama tidak dijadikan bahan atau alat dalam politik, kerana ianya akan menyentuh isu 3R yang amat sensitif di negara ini. Jadi ramai netizen bahkan kita setuju bahawa apa yang disorkan, apa yang diingatkan, apa yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor supaya jangan guna agama sebagai alat politik
patut diingati dan diambil berat oleh semua ahli politik yang ada di Malaysia. Pemangku Sultan Johor Tunku Muhammad Ismail memberi amaran supaya ahli politik negeri ini tidak menggunakan agama sebagai alat politik mereka. Tunku Mahkota Ismail bertitah, setiap ahli Dewan Negeri juga perlu sentiasa menjaga imej masing-masing sebagai wakil rakyat yang dilantik kerana mereka mempunyai tanggungjawab memelihara kredibiliti institusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Saya tidak mahu ada seorang pun ahli politik di Johor yang sewenang-wenangnya menyebabkan sentimen perpecahan rakyat, tulis baginda lagi. Polis harus menjadi alat untuk menyatukan semua pihak, bukan memecah belahkan bangsa Johor. Jangan sesekali gunakan agama sebagai alat politik, titah baginda lagi. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan pembukaan persidangan ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Israel di sini hari ini. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail turut memuji ahli Dewan Undangan Negeri Johor yang kini semakin matang dan profesional dalam menjalankan tugasan mereka atau tanggungjawab mereka. Saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri Johor kerana kini lebih matang dan lebih profesional dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Seterusnya, tidak merencatkan ekonomi negara ini walaupun mempunyai ideologi dan fahaman politik yang berbeza, tulis baginda. Saya ingin mengingatkan setiap pemimpin Johor untuk sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan setiap tindakan dan keputusan. Tanggungjawab anda untuk memastikan semua program dan projek yang dijalankan mempunyai impak positif kepada kesejahteraan bangsa Johor, titah baginda lagi. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail turut mengingatkan sama ada semua pihak tidak mengambil mudah isu sensitiviti agama demi menjaga keharmonian di negeri ini. Baginda bertitah, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung perkara yang mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat dari berulang di masa hadapan. Ini adalah peringatan pertama dan saya harap yang terakhir. Jangan diulang perbuatan sama yang hanya akan meruntuhkan keharmonian bermasyarakat di Johor, titah baginda lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling menarik sekali berlaku di mahkamah yang melibatkan Najib Tun Razak. Belum selesai lagi isu tentang kes tahanan rumah Najib. Ini pula pendedahan yang luar biasa. SRC alami kerugian disebabkan Najib, kata bekas pengarah SRC. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa SRC International Sdn Bhd tidak akan mengalami kerugian membabitkan pelaburan berjumlah 3.6 bilion ringgit milik kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP jika Datuk Seri Najib Tun Razak bertindak selaras dengan nasihat Lembaga Pengarah Nasihat Syarikat itu. Bekas pengarah SRC Internasional Datuk Cik Abdullah alias Rasidi Ceh Omar 75 tahun berkata, ini kerana operasi syarikat berkenan sedikit luar biasa jika dibandingkan dengan syarikat tersenarai awam lain kerana pada akhirnya keputusan akan dibuat oleh bekas Perdana Menteri itu. Cik Abdullah berkata Najib adalah pemegang saham tunggal serta penasihat emeritus syarikat dan beliau telah membuat keputusan untuk melaburkan RM3.6 bilion ke dalam syarikat itu. Sebenarnya lembaga pengarah ada menasihati pihak pengurusan
yang mendakwa berkomunikasi secara langsung dengan Najib untuk mencairkan pelaburan itu semasa USD mengukuh. Sekiranya Najib bertindak selaras dengan nasihat lembaga pengarah, saya amat yakin syarikat tidak akan mengalami sebarang kerugian atau sekurang-kurangnya boleh mengurangkan jumlah kerugian. Justru itu, ketika tindakan menyalahkan saya dan ahli lembaga pengarah lain adalah sesuatu yang difikirkan kemudian dan tidak mempunyai asas, katanya. Beliau berkata Najib terlibat dalam meluluskan resolusi pemegang saham syarikat itu yang mengarahkan SRC International memindahkan RM3.6 bilion ringgit kepada SRC BVI sebagai antara pelan pelaburan syarikat, katanya, sambil menambah beliau tidak mempunyai kuasa untuk membantah rancangan pelaburan kerana ia telah diputuskan oleh bekas Menteri Perdana Menteri itu. Cik Abdullah berkata demikian dalam penyataan saksi dan ketika disoal oleh peguam Najib, iaitu Muhammad Farhan Muhammad Safi, pada perbicaraan kes saman US 1.8 bilion yang difailkan SRC International terhadap bekas Perdana Menteri itu dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat berkenan Nik Faisal Arif Kamil. Saksi itu juga berkata beliau tidak terlibat dalam permohonan pembiayaan atau kelulusannya kerana ia sudah diluluskan ketika Cik Abdullah menyertai syarikat tersebut dan beliau juga tidak tahu tujuan SRC International memperoleh pinjaman itu. Penglibatan saya hanyalah meluluskan resolusi pemegang saham yang dibentangkan kepada lembaga pengarah. Saya tidak fikir lembaga pengarah boleh menyanggah resolusi itu kerana ia mengatasi keputusan lembaga pengarah. Lagipun Najib terlibat dalam meluluskan resolusi itu, katanya. Selain itu, beliau berkata lembaga pengarah menerima arahan yang jelas daripada pemegang saham, iaitu Najib melalui sepucuk surat bahawa SRC International tidak seharusnya campur tangan dalam operasi SRC BVI. Menjelaskan apa yang berlaku kepada RM3.6 bilion itu, Cik Abdullah berkata lembaga pengarah dari semasa ke semasa telah diberikan taklimat oleh seorang pegawai bank BSI mengenai status pelaburan itu. Malah pada satu ketika, apabila USD mengukuh, beliau telah meminta agar pelaburan itu dicairkan dalam tempoh setahun. Memandangkan langkah mencairkan pelaburan itu tidak berlaku, maka saya telah meletak jawatan daripada syarikat. Apabila kami meminta Nik Faisal membawa pulang wang itu, beliau memberikan pelbagai alasan, seperti kadar mata wang yang rendah, dan saya amat tidak berpuas hati dengan Nik Faisal kerana beliau gagal membawa pulang wang terbabit, katanya sambil menambah sepanjang berkhidmat di syarikat itu. Beliau tidak pernah bertemu dengan Najib atau bercakap dengan bekas Perdana Menteri itu secara peribadi. Nik Faisal yang dipercayai melarikan diri dari Malaysia adalah antara individu yang diberi mandat sebagai penandatangan SRC International. Untuk rekod, SRC International membuat pinjaman sebanyak 4 bilion ringgit daripada KWAP antara 2011 dan 2012 dan sebagian besar daripadanya, iaitu RM3.6 bilion telah dipindahkan ke akaun Bank Switzerland dan dibekukan ketika itu oleh pihak berkuasa negara itu. Sebelum ini, SRC telah menggugurkan 5 bekas pengarah termasuk Cik Abdullah daripada saman itu dan hanya mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Najib untuk mengeluarkan notis pihak ketiga terhadap mereka dalam saman yang difailkan SRC International terhadap beliau. SRC di bawah pengurusan baharu telah memfailkan saman itu pada Mei 2021 atas dakwaan Najib telah melakukan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan memperoleh ganjaran peribadi daripada dana syarikat itu
selain melakukan penyelewengan terhadap dana berkenaan. SRC juga menuntut deklarasi mahkamah bahawa Najib adalah bertanggungjawab bagi kerugian yang dialami oleh syarikat itu akibat pelanggaran tugas serta amanah beliau, dan menuntut supaya beliau membayar balik kerugian yang dialami sebanyak RM42 juta. Najib, 70 tahun, yang kini menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC Internasional. Beliau kemudian memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022. Susulan keputusan pengampunan itu, hukuman penjara Najib telah dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun, manakala denda pula dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainal bersambung esok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini melibatkan parti politik PAS. Dengan satu perkara yang didedahkan ini luar biasa, ditulis oleh Ahmad Mursi, PAS bukan setakat penunggang profesional, tapi skema agama, tulis beliau di Harapan Daily. Dulu pada PRK Tanjung Piai, YB Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS, kata, kena sokong calon Cina dan tolak calon Melayu walaupun tok imam. Kini di PRK KKB, katanya, kena sokong calon Melayu PN yang lawan calon Cina perpaduan, kerana calon Cina tidak solat dan keluar zakat. Bila ditanya kalau calon PN bukan Melayu pula bagaimana? Kata Tuan Ibrahim, kita tengok apa yang kita hadapi sekarang lah. Katanya, itu ciri-ciri calon yang Allah pilih. Taqiyuddin Setiausaha Agung PAS pula kata, haram tak keluar mengundi kerana katanya Haji Hadi telah hukumkan fardu ain. Ini bukan hanya penunggang agama profesional, tapi inilah skema yang beragama. Banyak berlaku juga dalam bidang selain politik. Jika hal ini tidak dilihat perbuatan keji, lama-kelamaan ajaran sesat dan bid'ah ini akan terus ditanam dalam pemikiran orang Melayu Islam, malah menjadi satu kebiasaan. PAS jadikan agama bahan sendaan dan gurauan, menghukum halal dan haram ikut selera tekak dan kepentingan nafsu politik untuk menentang umat Islam yang lain. Kata beliau, saya setuju Islam dijadikan panduan dan nilai terpenting membentuk akhlak ahli politik. Tetapi boros menunggang agama dalam strategi politik kerap kali sebabkan terbabas dan gulau seperti halnya Khawarij. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Dalam An-Nahl 116. PAS tidaklah jadi lebih Islam hanya kerana jenama partinya Islam dan dipimpin oleh ustaz-ustaz. Dari segi pelaksanaan agenda Islam dalam negara, PAS gagal, tercorot dan makan gaji buta bila diberi kuasa. PHBN jauh lebih cemerlang, tulis Mursi di dalam Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Apakah anda juga setuju dengan tulisan Ahmad Mursi ini bahawa PAS bukan setakat penunggang profesional tapi skema agama? Yang lebih mengejutkan ialah pendedahan daripada Ahmad Mursi ini. Kalau dulu semasa PRK Tanjung Piai, YB Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS, kata,
kena sokong calon Cina dan tolak calon Melayu walaupun tok imam. Kini di PRK, KKB katanya pula, kena sokong calon Melayu PN yang lawan calon Cina perpaduan kerana calon Cina tidak solat dan keluar zakat. Bila ditanya pula kalau calon PN bukan Melayu pula bagaimana? Kata Tuan Ibrahim, kita tengok apa yang kita hadapi sekarang lah. Katanya itu ciri-ciri calon yang Allah pilih. Taqiyuddin pula mengatakan pula kata haram tak keluar mengundi kerana katanya Haji Hadi telah hukumkan fardu ain. Inilah yang disebut oleh Ahmad Mursi. Ini bukan hanya penunggang agama profesional, tetapi inilah skema dalam beragama. Banyak berlaku juga dalam bidang selain politik. Kata beliau, jika hal ini tidak dilihat perbuatan keji, lama-kelamaan ajaran sesat dan bid'ah ini akan terus ditanam dalam pemikiran orang Melayu Islam, malah menjadi satu kebiasaan. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara paling panas yang kita temui dalam media sosial yang pasti Anda ingin bersama-sama memberikan komen. Skandal terpanas kementerian didakwa bakal terbongkar. Ini reaksi daripada Rafizi Ramli yang relaks saja balas balik. Kecoh seorang pengguna Facebook mendakwa skandal hangat di Kementerian Ekonomi akan terbongkar beberapa hari lagi, mengatakan ia adalah kes rasuah dari syarikat tauke besar. Individu itu menyebut beberapa nama termasuk Rafizi Ramli yang didakwa kononnya terlibat menerima suapan dari tauke kaya bagi membolehkan ia mendapat kontrak lumayan dari kerajaan. Turut disebut nama bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak yang dikaitkan dengan Rafizi. Namun, benua fitnahnya bila masa pula Rafizi baik dengan Farhas. Boleh samandah mereka ini, saran pengguna X bernama Iqbal. Dakwaan yang dibuat itu kemudian mendapat perhatian Rafizi yang nampaknya langsung tidak melata. Beliau dalam respon balas di X berkata, beliau tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang mengaitkannya dengan dakwaan skandal kementerian itu. Sebaliknya, kata Rafizi, tindakan pemfitnah itu akan dicatatkan oleh malaikat. Saya takkan saman sebab ada yang mencatatnya. Beban itu lebih besar dari turun dari naik mahkamah, ujarnya. Respon Rafizi itu mendapat perhatian ramai yang menyokong tindakan beliau berdiam diri dan tidak melayani kabar angin tidak berfaedah. Rafizi kata, saya tak saman sebab ada yang mencatatnya. Beban itu lagi besar dari turun naik mahkamah, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menggemparkan kita ialah tindak balas Rafizi Ramli ini seperti satu perkara yang luar biasa. Kalau orang lain yang kena, pasti jawapannya mudah, jumpa di mahkamah atau saman terus. Tapi Rafizi kata dia lagi suka untuk mengingatkan bahawa ada yang mencatatnya di atas sana. Lagi pula menurut Rafizi, beban itu lagi besar dari turun naik mahkamah. Di samping itu, terdahulu telah disahkan bahawa lelaki yang mendakwa konon tahu semua konspirasi kes Faisal rupa-rupanya guna akaun palsu. Seorang lelaki menggunakan akaun Instagram Muhammad Imran Surais mendakwa mempunyai maklumat dalang di sebalik kejadian simbah asid terhadap pemain bola sepak negara Faisal Alim. Dalam siri pendedahannya di IG, dia mendakwa telah dipanggil seseorang dan diminta untuk tutup mulut
supaya tidak menyebarkan gambar si pelaku. Susulan itu, polis Diraja Malaysia PDRM tampil membuat simakan ke atas Instagram tersebut yang kemudian mendapati akaun itu adalah palsu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Suhaili Muhammad Zain berkata, individu berkenaan dilihat cuba mengganggu dan mencetuskan persepsi negatif berhubung kejadian simbak asid terhadap pemain bola sepak negara iaitu Faisal Halim. Suhaili berkata PDRM tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pengendali atau pemilik-pemilik akaun media sosial yang dipercayai menimbulkan kebencian terhadap pemain bola sepak kebangsaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus dan berikan komen anda untuk isu kali ini. Rafizi cuba difitnah. Skandal terpanas kementerian didakwa bakal terbongkar. Relax je, Rafizi balas balik dengan jawapan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Isu paling hangat di seluruh Malaysia hari ini melibatkan kehilangan uang Malaysia sebanyak 277 bilion ringgit. Saudara-saudara sekalian, angka ini cukup menggemparkan kita, cukup membuatkan kita teriak. Teriak bukan karena apa, teriak tertarik, terkejut, dan mungkin sedikit marah. Manakah tidak, uang 277 bilion ini bukan nilai yang kecil. Ia bukan juta, bukan juga ribu, bukan juga ratus juta. Tapi ini melibatkan 277 bilion. Siapa yang sakau, siapa yang telan, siapa yang makan. Ini semua disebabkan oleh perbuatan rasuah. Dan ini didedahkan sendiri oleh Badan Siasatan Jenayah Malaysia yang berkaitan dengan rasuah, iaitu SPRM. Azam Baki akui sendiri bahawa negara telah hilang RM277 bilion akibat rasuah. Jadi di luar sana siapa lagi yang masih menyokong orang yang melakukan rasuah itu memang perlu belajar dan diajar. Dan bagi mereka yang masih lagi tidak menyokong tindakan Anwar Ibrahim membenteras rasuah sehingga ke akar umbi, maka anda juga perlu belajar sesuatu. Karena apabila dihitung-hitung, diumpul-kumpul dalam beberapa tahun saja, negara telah hilang 277 bilion. Coba bayangkan, uang 277 bilion itu kalau diguna dengan tepat, tidak disakau, tidak ditelan, tidak dimakan oleh orang-orang tertentu dalam kes rasuah, pastilah ia dapat membantu bahkan memajukan negara. Kalau itu digunakan untuk menaikkan taraf hidup rakyat, sudah berapa ramai orang yang boleh jadi jutawan. Saudara-saudara sekalian, negara kehilangan sejumlah RM277 bilion akibat rasuah dalam tempo 5 tahun lalu. Bayangkan, dalam tempo 5 tahun lalu sahaja, kita sudah kehilangan 277 bilion. Jadi bayangkanlah, dalam tempo jangka waktu negara kita merdeka, kalau rasuah ini tidak terus dihentikan, dikekang dengan serius, berapa nilaikah yang kita akan kerugian? Baru 5 tahun, SPRM sudah mengira sebanyak 277 bilion sudah pun hilang. Kalau dihitung lagi, kalaulah kita tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh serius memerangi rasuah pada hari ini, bayangkan apa jadi 5 tahun lagi. Mungkin ianya akan jadi triliun. Saudara-saudara sekalian, perkara ini diakui sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata, kerugian itu adalah berdasarkan perkiraan keluaran dalam negara kasar KDNK dari tahun 2018 hingga 2023. Beliau berkata, 277 bilion itu adalah angka yang terlalu besar dan seharusnya diselamatkan dan digunakan untuk membantu rakyat dan meningkatkan infrastruktur awam seperti membaiki sekolah dan hospital. Strategi pemberantasan rasuah nasional yang dilancarkan pada hari ini memberi impak dan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan metodologi
bagi mengenal pasti bidang-bidang yang terdedah kepada risiko terkini rasuah dalam negara. Antaranya adalah melalui dapatan penyelidikan sektor-sektor yang cenderung kepada rasuah, salah guna kuasa, ketirisan, penyelewengan dan kelemahan pentadbiran, serta tata kelola yang telah dibentangkan dalam persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah tahun lalu. Yang turut hadir pada acara itu ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik sekali untuk hari ini. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi.